Okay. Okay. Regarding your topic of presentation tu, kita masih bercakap bawah members punya topik ya guys. Okay. Sebab ini berkenaan dengan members punya. Okay. Tadi, okay, group siang tadi tu, they talk about the members punya operation. Maknanya kalau ahli, terutamanya yang minority, okay, they face oppression, okay, by the majority shareholder. So apa yang minority member tu boleh buat? Okay, dia boleh bawa saman atas nama dia sendiri untuk saman the director. Sebab apa yang director tu buat affect dia. Okay, contohnya saya bagi ada satu company ni whereby they are macam ni lah. Okay, they are 5 of you dalam kelas. Okay. So now katakanlah Tachaini, okay, Manraj dan juga Ashraf, you are the majority shareholder. Okay. Kemudian menggunakan kuasa you, okay, you tak bayar, you decide untuk tak keluarkan dividen, okay, tapi instead you guna duit company tu untuk beli barang you sendiri and whatever not. Maka itu menjejaskan hak members yang lain, yang lagi dua orang, Suhashini dengan Gayatri. Betul ke tidak? Faham tak yang tu? Guys? Understand, madam. Okay. So, what happen adalah yang dua orang ni, okay, Gayatri dengan Suhashini ni, diorang boleh bawa satu saman terhadap Tachaini, Manraj dan juga Ashraf sebab you all ni menyalahgunakan kuasa majority you all. Okay, sebab tu kita kata, okay, among the thing yang minor member boleh buat adalah, okay, kalau you tengok dekat sini, dia boleh bawa personal action. Okay, sebab ia berkenaan dengan hak mereka secara peribadi. Ataupun katakanlah ada ramai orang, okay, yang terlibat. So instead of bawa Suhashini saman, lepas tu Gayatri saman, orang lain pula saman berkali-kali atas benda yang sama. Okay, kita kumpulkan sekali, seorang saja jadi representatif dia untuk bawakan saman terhadap Ashraf, Manraj dan juga Tachaini. Okay. Itu yang bila kita kata sebagai representative action. Okay. Yang tu clear ya? Yang tu clear ke tidak? Clear, madam. Okay. Clear. So now, okay, what happen adalah kita ni nak bercakap pasal derivative action. Your topic pula. Okay, apa maksud derivative action tu? Okay, derivative action, okay, kita tengok daripada perkataan derivative ni. Okay, kita derive, maknanya kita tarik hak tu daripada sesuatu. Okay, apakah dia derivative action ni? Okay, ni yang saya nak tambah slide. Okay, nak lukis ni. Sekejap. Tak nak tambah slide yang ni. Okay, kita nak tak blank. Okay, so apa jadi dalam ni? Okay, first I nak you fahamkan the basic dahulu. Okay, katakanlah ada dua company. Okay, satu company A, right, dan satu lagi company B. Okay, so now company A dengan company B ni enters into a contract. Okay, so now what happen adalah company A, dia breach the contract. Okay, dia tak perform the contract menyebabkan company B ni mengalami kerugian yang banyak. Okay, so now boleh tak B, okay, nak sue A? Boleh tak B nak sue A? Can. Okay, can. Okay, macam mana dia nak sue? Okay, you all kena ingat yang B ni sebagai company, dia masih orang kata apa, dia tak ada kaki, tangan, mulut apa semua. Jadi, dia kena juga, okay, menggunakan diorang punya director. Okay, so dalam company dia of course akan ada director. So, diorang akan bentangkan kata, kita ni ada satu kontrak dengan A yang mana A dah breach. So now, do we want to take action?
So jawapan dia adalah ya, nak take action. Macam mana kita nak take action? Kita kena bawa masuk meeting. Okay, undi. Kita nak mulakan tak saman. Okay, so Ali kata ya, Raju kata ya, Chong kata ya. Okay, tiga-tiga orang kata setuju kita nak saman. Okay, so dia rampaskan satu resolution, satu usul. Okay, melalui usul ni, digunakan usul ni untuk cakap kepada company untuk pergi saman. Okay, untuk pergi saman A. Okay, dia hire a lawyer. So now katakanlah, okay, ini adalah seorang lawyer tu. Okay, dia hire lawyer ni, dia kata, okay lawyer, kami dah dapat mandat. Okay, through the resolution from the company, dah dapat mandat. Okay, you sekarang pergi saman A. Okay, so kalau the lawyer buat benda tu semua, nanti duit dia semua akan boleh dapat daripada company B. Sebab apa? Company B yang dah luluskan saman terhadap company A tu. Okay, faham tak yang tu? Faham tak yang tu? Okay, yang itu adalah okay, the usual process. So now, okay, saya tukar sikit, okay, dia punya cerita dekat sini, okay, nak membawa you all ke arah derivative action ni. Katakanlah, okay, what happen, kan dalam company B ni ada 3, okay, orang, no, director, okay, dan juga seorang member. So now, nama member ni katakanlah nama dia adalah Din, okay, Din. Boleh tak bila company B ni mengalami kerugian, okay, dia kata, oh apalah A ni teruk menyebabkan company I, what do you call that, mengalami kerugian. So boleh tak Din ni, dia yang nak pergi, okay, saman syarikat A. Boleh ke tidak? Cannot, madam. Cannot, right? Kenapa cannot? Because separate legal entity. Yes, betul. Sebabnya separate legal entity and it has been clearly stated dalam case Force and Harbottle yang they ni will not be the proper plaintiff. Okay. So nak tak nak, Din kena okay, melepaskan okay, tugas saman menyaman ni kepada company. Okay, so Din tak boleh ambil tindakan sebab yang jadi itu kepada company, bukan jadi kepada dia. Okay, itu the second phase. Okay, untuk you all faham. Now, kita masuk ke third phase. Okay, third phase ni, okay, adalah apa orang kata apa, follow up daripada tadi. Kan saya dah cakap tadi, kalau company B ni dia nak saman, the director ni semua, okay, dia kena pass a resolution. Betul tak? Okay, so nak paskan the resolution tu, dalam company law, kita boleh paskan sama ada ordinary resolution ataupun special resolution. Untuk saman ni, paskan ordinary resolution pun dah cukup. Berapa persen yang kita perlukan untuk paskan ordinary resolution? 50%, madam. 50%. Okay. Now, katakanlah Tak Chinese, you, okay, you di sini, you are the one yang hold 54%. Katakanlah, you hold 54%. Alright. So now, syarikat A ni yang dah breach the contract with syarikat B ni, unknown to the others, okay, one of the director dalam syarikat A ni adalah husband you. Okay, and dia sendiri pegang 70%. Jadi Tak Chinese, do you want to sue company husband you? Nak ke tak nak sue company husband you? Hello? Can, madam. Madam. Nak. Can Nak boleh lah. Memanglah can. Okay, tapi kalau you rasa, okay, you nak tak pergi saman dia? You nak tak? Nanti akan menyebabkan husband you juga yang rugi. You nak tak?
Mungkin tak nak kan? Mana? Mungkin tak nak. Daripada segi Tak nak. legal, dari segi legal memanglah boleh sue, tak ada masalah. Okay, tapi ni daripada segi konon-konon ni kasih sayang lah kan. Okay, cinta mati punya. Do you want to sue? So you kata, buat apa I nak tolong support nak sue? Betul tak Tasha ni? Okay, so now Tasha ni, bila orang lain dalam syarikat B ni, diorang kata, okay jom let's vote sama ada kita nak sue ke tidak company A. Semua orang angkat tangan kecuali you. You tak angkat tangan. You senyap sahaja. Do you think that the company can get this 50% to pass the resolution? Boleh tak? Boleh tak? Boleh ke Tak tidak boleh. dapatkan 50% untuk paskan the resolution? Cannot, madam, because I'm actually holding 54%. 100 tolak 54 berapa anak-anak oi? 46 je kan. Ya. Mana pula datangnya 50 tu. Alright. Okay, jadi without the Chinese vote, the resolution takkan boleh dipaskan. Okay? Faham tak yang tu? Okey, baru faham. Best Okay. news. Okay. So sekarang ni, orang-orang yang lain ni, yang dalam company ni nak buat apa ni? Okay, katalah dekat sini. Okay, Gayatri, Ashraf, okay, dengan Suhashini. Apalah kita nak buat dekat Tai Chini ni? Okay, kita tak boleh nak gerak dah. Sebab, she holds orang kata apa, the biggest shareholder apa semua. Okay, kita tak boleh nak sue Gayatri ke, Ashraf ke, Suhashini ke. Tadi kan kita dah cakap, boleh tak you all yang nak pergi sue syarikat A? Tak boleh kan? So kan dah tak boleh. Apa kita mengalami dilema sekarang ni? Kita nak sue, tapi yang boleh sue-nya adalah company. Company pula tak boleh nak sue sebab kita tak dapat undi yang diperlukan. Jadi nampaknya macam tak ada jalan penyelesaian. Betul tak? Betul tak? Yes, madam. Setakat ni nampak macam tak ada jalan penyelesaian. Ashraf nak tanya apa Ashraf? Tanya Tak sekarang. ada media. Tak ada. Faham. Setakat ni faham lagi. Betul. Okay. So nampaknya macam tak ada penyelesaian. So in a sense, aci tak? Adil tak? Tak aci lah kan? Senang-senang saja dia breach tapi kita tak boleh buat tindakan sebab dia punya wife ada dalam company kita, wife dia pun tak nak ambil tindakan. So kalau benda ni jadi macam ni, sampai sudah pun, sampai bila pun, okay, akan ada orang menyalahgunakan company. Okay, salah gunakan the concept of separate legal entity and whatever not. Okay. Maka, because of this, wujudlah satu rule yang kita panggil sebagai derivative action. Okay. So kalau you all baca dekat sini kan, dia kata, one of the cornerstone of company law is that the will of the majority, will prevail. Maknanya hasrat, majority akan lebih utama daripada hasrat orang yang minority. Tapi ada kes di mana the majority ni dia akan abuse dia punya power. So this derivative action seeks to overcome the situation. Alright. Apa yang kita boleh buat adalah, kita boleh pergi ke court. Jadi kalau balik dekat sini tadi, alright, kita padam balik semua. Kita dalam company ni tadi kan, ada 3 orang ni. So this one, Tashani dia dah tak nak bergerak dah. Sebab dekat sini husband dia. So salah seorang, ataupun 3 you all pun boleh. So sekarang katakanlah you Ashraf, you yang ni kata Ashraf ni, dia on its own. Remember, Force and Harbottle mengatakan Ashraf is not the proper plaintiff. But under the derivative action, Ashraf ni dia boleh pergi ke High Court. Dia boleh pergi ke satu mahkamah. Untuk buat apa? Dia nak dapatkan leave. Leave ni macam permission. Leave. Nama dia leave. Nampak macam perkataan cuti kan, tapi leave ni maksudnya adalah permission.
Okay. Dia nak dapatkan permission daripada court. Untuk apa? Untuk court tu bagi power yang court ambil daripada company untuk serahkan kepada Ashraf so that sekarang Ashraf ada power untuk saman syarikat A. Faham tak? Faham, madam. Faham Yang lain faham tak? Yes, madam. Okey. Understand, So, madam. bila Ashraf pergi dekat High Court tu, court akan tanya, ya Cik Ashraf nak buat apa ni? Oh, saya adalah member dalam syarikat B. Okey, syarikat B ada kontrak dengan syarikat A dan syarikat A dah breach. Tetapi ada masalah dalam syarikat B. Our majority shareholder tak nak paskan a resolution untuk sue. Court akan tanya kenapa? Oh, sebab diorang ada conflict of interest apa semua, jadi syarikat B tak nak sue. Sedangkan syarikat B mengalami kerugian besar akibat breach by syarikat A. So, apa sekarang? So saya ni yang Arif, saya adalah member dalam syarikat B. Saya nak minta kebenaran. Okay, I want to seek leave from the court untuk court paskan power tu yang sekarang ada dekat company, okay, power to sue, paskan power tu kepada saya supaya saya yang boleh startkan saman terhadap syarikat A. Okay? Itulah yang kita panggilkan sebagai derivative action. Faham tak? Maknanya Ashraf ni, the member ni, dia nak derive the power. Dia tarik the power tu daripada syarikat B yang enggan bertindak. So, apa yang court akan tengok? Okay, court dia akan tengok sama ada you betul-betul ke ada that keperluan untuk tarik that derive the power from the company. Okay. So, ada beberapa prosedur yang Ashraf kena buat. So, you all boleh baca kat sini. Apa dia kena buat. Bawah section 348 kena bagi notis dahulu. Lepas tu, court kena tengok sama ada dia acting in good faith ke tidak. Okay, adakah it is in the interest of the company. Okay, untuk bagi kebenaran kepada Ashraf untuk saman. Okay, so now, once dia dah buktikan kepada court, okay, whereby here lah, the shareholder derive the right to bring an action. Okay, so now once court tengok dia punya case tu semua, court kata, okay lah Ashraf, kami dah teliti you punya permohonan, nampak gayanya memang betul, this is a suitable case for us to give you the leave. So maknanya court ni akan bagikan kebenaran. Dengan kebenaran yang dia dapat ni Ashraf, then you kena mulakan satu saman baru. Court yang pertama ni, hanya untuk dapatkan this kebenaran. Okay. So dengan kebenaran ni, dan baru Ashraf pergi jumpa lawyer, dengan surat ni, dia kata dan barulah dia boleh buat satu kes, di mana Ashraf, melawan syarikat A. Faham tak? So nanti dekat di other mahkamah tu, trial yang lain tu, diorang gaduh lah, buktikanlah ada breach of contract, gaduh semua. Katakanlah Ashraf menang. Dia berjaya membuktikan yang syarikat A breach the contract. Dalam kontrak anak-anak, kalau kontrak bila you breach, apa yang you kena buat kalau you kalah? What do you have to do? Must pay compensation. You have to pay compensation, betul tak? Jadi sekarang ni, syarikat A akan diperintahkan to pay compensation to syarikat B. Walaupun yang saman tu adalah Ashraf, tetapi sebab Ashraf ni dia hanya derive the power. So actually, all the compensation will be paid to syarikat B. But of course Ashraf, you can later ask from syarikat B untuk reimburse segala expenses you, whatever yang you dah keluar duit, bayar lawyer, bayar apa, gerbuk-gerbak apa semua-semua tu, you cakap pada syarikat B, I dah susah payah apa semua, this is all my expenses, berjumlah 30,000, bak sini bayar balik. So itu yang boleh dilakukan oleh Ashraf. Ataupun katakanlah macam duit tak banyak sangat pun, at least dia dapat kepuasan yang keadilan sudah ditegakkan. Alright.
So itu yang kita panggil sebagai derivative action. And okay, saya nak you all tengok ni cases ni kat sini ada Lembaga Tabung Haji, okay, ada Abdul Rahman Sulaiman, ada Perak Integrated. Dalam kes ni you boleh Google ataupun you boleh masuk dalam KMC punya LexisNexis kan. Alright. You tengok keadaan di mana okay, court membenarkan statutory derivative action. Tengok fakta dalam kes ni kenapa, apa yang berlaku yang menyebabkan court membenarkan statutory derivative action untuk dilakukan. Okay. So that will be the content of your presentation. Clear? Yes, Okay, madam. madam. Faham. Alright. So itulah kerja you all. You all kena baca lagi, tengok dia punya prosedur, nanti bentangkan dia punya prosedur, kemudian pergi cari all the cases tu dan bentangkan the case dalam kelas. Secara dia punya framework tu saya dah cerita dah kepada you all apa yang you all nak kena buat. Okay. Yes. Alright. So, okay. Dah alang-alang kita dah online ni, ada apa-apa nak tanya? Hari tu Ashraf tanya saya pasal debenture kan? Okay, apa yang you tak berapa, apa yang you tak clear on debenture tu Ashraf? Apa yang you tak clear tu? Saya memang tak berapa nak faham lah, madam. Okay. Okay, dia macam ni Saya minta debenture. Okay, saya bagi contoh. Okay. Saya ni adalah creditor kepada your company. Okay. You all ni semua adalah company. Group ni adalah group berlima ni. Okay, adalah satu company. Okay, clear dekat situ? Okay, so sekarang what happen adalah you all, syarikat you all pinjam duit daripada saya. Okay, so saya ni adalah you all punya creditor. Betul? Okay. So now, apa bukti yang you all pinjam duit daripada saya? One way for you to do that adalah your company boleh issue kepada saya satu instrumen yang nama dia adalah debenture. Okay. Debenture ni dia macam satu surat tau Ashraf. Okay, satu surat okay, yang mengatakan bahawa syarikat you all okay, berhutang dengan Hanita Sarah. Okay, berapa banyak hutang? RM500,000 yang akan dibayar balik dalam masa 3 tahun pada kadar interest 8% setahun. Contohnya lah kan. Okay. Yang tu setakat tu faham tak? Setakat tu faham tak? Faham. Okay. You all Faham punya yang interest syarikat. tu daripada kreditor tu lah. Interest tu you all lah kena bayar dek. You all pinjam duit saya. Yelah, sebab tu kira 8% tu kita akan bayar ke kreditor lah kan? Maknanya nanti di hujung 3 tahun, adakah you all bayar balik kepada saya RM500,000 sahaja? Tak. Tak kan? interest. Maknanya akan campur-campur interest lah. Maknanya more than orang kata apa RM500,000 lah kan? Okay. So itu kita punya perjanjian. Perjanjian kita tu dimeterai ataupun dibuktikan melalui instrumen yang kita panggil sebagai debenture. Alright? Okay. Now, itu the first part. Katakanlah saya ni okay, tak ada masalah. Saya tak perlukan duit apa semua. Saya tunggulah. Saya dah ada dalam tangan saya debenture ni. Saya tunggu je lah you all. Okay, maknanya pada tahun 2023, dengan debenture yang dalam simpanan saya ni, alright, saya akan pergi balik kepada you all punya company pada 2023 and kata, look, debenture ni dah matang. Maknanya dah boleh tebus. Tebus tu bermaksud saya pulangkan debenture tu kepada your company. Apa yang saya akan dapat? What will I get? Dapat duit balik. Saya akan dapat duit saya balik lah. RM500,000 plus tu kan. So, bila kalau benda tu berlaku, dah selesai lah. Urusan kita dah selesai. You all dah dapat balik you all punya debenture. Saya dah dapat balik saya punya duit. Okay. Itu dalam keadaan. Madam. Ya. Ya, tanya. Tapi syarikat tu dia boleh bayar dalam masa setahun.
Tapi dalam kontrak tu dalam 3 tahun. So macam mana tu madam? Tak. Usually kalau syarikat selama mana yang you all nak selama mana yang you all janji 3 tahun tu selalunya syarikat akan simpan 3 tahun lah. Kecuali kalau dua-dua agree. Dua-dua agree untuk redeem sebelum tarikh matang. Then boleh lah. Tak ada masalah. Oh, okey, faham. Kan? Maknanya kalau ikut perjanjiannya adalah 3 tahun. Tapi kalau dua-dua orang setuju untuk kita boleh bayar pula dalam masa setahun. Dan tak adalah masalah di situ. Okay. But now untuk you all faham konsep debenture ni lagi. Okay, dia macam ni. Tadi kan? Okay. Saya ni hanya boleh berdasarkan kontrak yang dalam debenture tu. Saya hanya boleh tuntut daripada you all duit 500,000 plus tu selepas 3 tahun. Betul tak? Kalau you all tak setuju nak bayar saya awal, saya tak boleh buat apa. Sebab atas kontrak tu clearly kata duit tu akan dipulangkan balik hanya selepas 3 tahun. Bila debenture tu dah matang. Betul ke tidak? Betul. Faham ke tidak? Okey. Tapi katakanlah Ashraf, tiba-tiba tahun depan, saya perlukan duit dengan segera. Ni dalam tangan saya ada debenture ni. Debenture ni berharga 500,000 lebih ni. Tapi of course, bawah rule of debenture, saya tak boleh nak pergi jumpa you all. Sebab baru setahun. Belum habis lagi 3 tahun. Betul tak? Okay. So what we can do, sebab nature of debenture ni, dia membolehkan saya jual debenture tu. Maknanya Ashraf, contohnya saya pergi jumpa another investor, Bahar lah katakan. Okay. Saya kata, Bahar, di tangan saya ni, ada satu debenture yang dalam masa 2 tahun lagi akan bernilai katakanlah 700,000. But I need money now. Saya tak boleh nak tunggu lagi 2 tahun. You nak tak ambil alih debenture ni? So, kalau Bahar setuju untuk ambil alih debenture ni, saya boleh jual the debenture. Nilai berapa? Mungkin katakanlah kalau lagi 3 tahun, dia akan dapat 700,000. But sekarang saya nak awal kan. Jadi mungkin, kan you all belajar finance kan? Time value of money, compounded interest semua belajar kan? Belajar tak benda basic dalam finance kan? Time value of money. So, kalau saya tebus awal, sepatutnya lebih ke kurang daripada 700,000? Kurang lah kan. So saya cakap pada Bahar, Bahar, I nak sekarang. Walaupun 2 tahun lagi 700,000, but I nak sekarang. So Bahar kata, kalau macam tu, I will, buy it from you pada harga 580,000. So saya jual, saya endorsekan the debenture pada Bahar. So saya akan walk away with 580,000 dalam tangan, happy sebab saya dapat benda tu awal. Bahar pula, he will be happy too. Tapi dia akan happy 2 tahun kemudian. Betul tak? Bila 2 tahun kemudian, dia pergi jumpa your company and kata, look, I have this debenture. Saya dah matang dan saya nak tebus. And because the debenture is the valid one, you all tengok, betul, Bahar ada tulis nama daripada Hanita, pas kepada Barudin apa semua. So company kata, so company akan tebus the debenture dengan harga 700,000. Faham tak? That is how debenture works. So kita boleh main pas-pas sebab itu sikap debenture. Dia boleh di-endorsekan. Dia boleh kita panggil dia sebagai a negotiable instrument. So itulah maknanya debenture. Lepas tu dia punya konteks bila kita cakap pasal charge tu. Charge tu adalah kita nak securekan. Maksudnya macam inilah. Kata kalau saya pegang debenture tu kan. After 3 tahun, saya datang jumpa company, saya nak tebus. Nilai debenture ni sekarang campur interest semua 700,000. If your company ni adalah strong, tak ada masalah nak bayar 700,000. Ambil. Kita orang pun dah dapat profit daripada hutang hari tu. So kita orang bayar balik dengan all the interest. Fine, settle. But apalah jadi kalaulah bila saya pergi jumpa your company 3 tahun akan datang, saya kata saya nak redeem this debenture, masa tu you all tak ada duit. Macam mana Ashraf nak bayar pada saya 700,000? You all tak ada duit masa tu. You tengah mengalami masalah. Sambung kontrak tak boleh? Kalau saya setuju. Kalau saya tak setuju,
Okay. Kalau saya tak setuju, okay. Dan saya pun risau, alamak company dah nak bankrupt, habislah 700,000 aku. Contohnya macam tu. Jadi, a way untuk saya securekan, okay, sebagai additional jaminan kan Ashraf, waktu kita ambil dia debenture tu, student, okay, saya boleh minta, okay, saya kata, okay, Ashraf, Swashini, Tachani, Manrat, Gayatri, okay, your company wants to borrow money from me. Fine, I bagi. Okay, kita buat melalui debenture. Tetapi untuk lebih jamin, saya nak debenture ni, dia disecurekan. Maknanya ada dia punya sandaran dia. Okay, apa yang you all boleh sandarkan? So itulah kita namakan sebagai charge. So mungkin you all boleh sandarkan, you all ada tanah. Okay, kami cagarkan 1 ekar tanah kami. Okay, tanah tu sendiri bernilai 800,000. Okay, maka bila debenture kita ada cagaran, kalau you all tak dapat bayar balik saya punya 700,000 tu, apa saya boleh buat? Apa saya boleh buat? Boleh ambil terus tanah. So saya boleh ambil lah tanah tu sebab itu dia punya sandaran, betul tak? Jadi at least I can sell off the tanah untuk dapatkan duit. Kalau ada lebih, bagilah balik pada you all. So itu adalah konsep charge dia bila kita cakap antara charge dengan the debenture. And charge juga ada 2 jenis lah, satu floating dengan satu fixed charge. Okay. So itu yang kita panggil sebagai loan tu. Loan tu kita evidence kan, kita buktikan dia melalui satu instrumen yang kita panggil debenture. Debenture tu pula boleh berdiri sendiri ataupun kalau kita tak berapa yakin tentang kebolehan company untuk bayar balik, kita boleh minta loan debenture tu disandarkan dengan harta. Okay, what kind of harta? Terpulang. Kalau harta tu adalah harta bertanah macam tu, kita panggil dia sebagai fixed asset. Alright. Tapi kalau macam kita sandarkan kepada kita punya stok, kita panggil benda itu sebagai floating charge. So that is the concept. Faham? Faham, madam. Faham. Thank you. Alright. Welcome. Okay. Yang lain ada yang nak tanya? Macam ni, Syosini, Manrat, Syatri, ada yang nak tanya lagi? Madam, I have one doubt. Ya, Tashani nak tanya apa? Regarding of this chapter, derivative action. Madam, some of the in online, some of the research shows that there is no derivative action after Company Law 2016. So they come up with section 347, 348. That's is that ada. Okay. Yang tak adanya adalah the judicial derivative action, the common law. Okay, sebab dulu-dulu dia ada common law derivative action, dia ada statutory derivative action. Yang dah ditiadakan sekarang adalah the common law derivative action. Derivative action masih wujud dalam Companies Act 2016. Yang tak ada tu, okay. Yang common law tu dia ada proses yang panjang. You kena buktikan macam-macam lagi. Dulu dia wujud bersekali. Sebab dia tak betul-betul dimaktubkan dalam akta. But sekarang dengan Companies Act 2016, common law derivative action dah tak ada. Yang ada sekarang hanyalah the statutory. Statutory tu maksudnya dia dah maktubkan dalam akta. So itu yang saya suruh you all present. Bawah statutory. Sebab bila you all tengok sini, okay, clearly ada mana bawah section, okay, 347. Okay, dia clearly provide for derivative action. Macam mana nak buat? Okay, these are the procedure. Okay, 347, 348, dia bagi all the procedure macam mana kita nak bawa derivative action. Itu yang you all baca, yang tak ada tu. Yang tak ada tu adalah the common law punya derivative action. Okay. okay, madam. Okay. Abaikan kalau awak jumpa yang common law derivative action, tu saya baca yang tu. Okay, awak kena cari derivative action under Companies Act 2016. And you have to be careful. Bila you tengok, negara-negara lain pun ada Companies Act. Tapi diorang punya Companies Act mungkin different. Okay, contohnya dekat India is Companies Act 2006.
Dekat Australia, it is Companies Act 2013. So you have to be careful. You refer kepada law negara mana. Ya? Yeah? Okay. Lagi? Okay. Kalau boleh nanti, I nak you all buat macam the group yang pagi tadi. Okay, bila you presentkan clearly. Lepas tu you punya slide pun susun elok-elok. Bila you all buat dia punya case pun tunjuk gambar rajah semua. So that it is very clear for the classmate to follow. Boleh ya? Yes, Miss. Boleh. Can, Madam. Alright. Tadi Gayatri macam ada nak tanya something ke? Mikrofon you menyala? No, Madam, no. Tak ada. Okay. So, ada anything else? Kalau tak ada, kita boleh kita boleh the session. Tak ada Alright. Okay, so then hopefully you can orang kata apa, teruskan dengan you all punya pembacaan dan prepare you all punya slide. Okay, and then submit to me one day before the presentation. Maknanya hari Isnin lah. Bila you all dah naik daripada you all punya what do you call that, cuti semester break tu. Okay, kita pun tak tahu lagi kan, Ashraf, you MPP, kita tak tahu lagi kita masuk ke tidak, betul tak? Setakat ni the arahan adalah until semester break saja, right? Betul. Tetapi looking at the numbers of infection, dah 2 hari dah naik 2 digit ni, tak tahulah bila lah kita akan habisnya. Okay. So take care you guys. Okay. Berhati-hati, tak naklah saya dengar you all ada kena positif ke semua. Alright. Thank you. Thank you, Madam. Thank you. Take care juga. Okay, you all pun semua. Alright. Bye.